Kita tengok ramai yang salah untuk soalan nombor 4. Okey, yang di belakang ni okeylah, yang belakang ni. Okey, yang ni 5 per X kuasa 2 tambah 6 per X kuasa 3. Okey, yang ni. Okey, untuk yang pertama ni ramai yang salah ni. Ingat bila kita jumpa 8 per ataupun jumpa 1 per X, dia mesti kamu jangan tukar kepada indeks. Nampak je 1 per X. Bila integrate je 1 per X, tak payah tukar kepada X kuasa negatif 1. Terus dapat ln X tambah C. Okay. So yang pertama ni sepatutnya terus 8 ln X bila kita integrate. Kemudian yang belakang ni biasa dah. Kan? Yang ni saya tengok ramai yang betul ni. Cuma yang depan ni ramai yang salah. Sepatutnya jangan tukar kepada 8 X kuasa negatif 1. Terus kita akan dapat ln. Okey. Kemudian untuk soalan nombor soalan nombor 10 tu. Soalan nombor 10, integration of 2t squared minus 1. Okey. Dalam kuliah saya ajar bila integrate, katakan 3x tolak 5 kuasa 10. Ni contoh. Okey. Kalau contoh yang macam ni, kita boleh integrate terus. Kuasa 11 bahagi dengan kuasa yang baru. Kemudian dia akan ada tambahan. Okey. Untuk yang ni boleh sebab dalam kurungan ni dia degree 1. Kalau degree 1 memang kita boleh buat terus macam ni. Dia syarat dia mesti degree 1. Kalau bukan degree 1 maka tak boleh buat cara ni. Jadi untuk soalan ni, sebab dalam ni degree 2 ni. Ni degree 2. Maka tak boleh buat cara ni. So ingat, nak buat cara ni dia ada peraturan dia. Jadi syarat tambahan dia, dalam kurungan mesti degree 1. Jadi kalau untuk nak jawab soalan ni, tak boleh ambil kurungan kuasa 3 per 3, kemudian darab 4T, tak boleh. Kita kena expand macam biasa. Kena expand je. Kuasa 4 tolak 4T kuasa 2 tambah 1. Mesti buat cara ni. Lepas tu kita akan integrate seperti biasa. Okay? So hati-hati dengan soalan nombor 10 ni. Tak semua kurungan tu kita boleh buat cara seperti yang ni. Okey, boleh? Faham ni? Senyap ni. Okey tak? Okey. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi contoh soalan. Nombor 8. Saya tengok yang ni pun ramai juga salah ni. Ada yang guna substitution. Sepatutnya tak payah. Sebab ini sebenarnya dia adalah kita boleh buat cara indeks. Kalau cara indeks, ini kuasa 1. Yang ni kuasa setengah. Jadi kita gabungkan 1 dan setengah ni 3 per 2. Jadi sebenarnya kita akan dapat 1 per X kuasa 3 per 2. Maksudnya tak payahlah kita sampai nak guna substitution method. Terus kita ambil kuasa negatif 3 per 2. Okey, lepas tu kita integrate lah. Okey, so tak payah kompleks sangat. Sebab ini adalah dia sama. Kecuali kalau ni square root, dia ada lebih. X tambah 3. Itu kita buat substitution method. Kalau yang ni sama ni, kita boleh gabungkan terus. Tapi kena hati-hatilah. Dia bawa naik ke atas, jadi kuasa dia negatif. Kemudian soalan nombor 5 pun ramai yang buat silap. Yang pertama tu okeylah, square root of X. Kemudian 1 per 3 square root of X dx. Okey, yang pertama tak ada masalah, ramai betul ni. Ramai yang pertama. Yang kedua ni, ingat bila kita buat integration, yang perlu kita tukar kepada indeks adalah X. X saja. Sebab integration tu kita guna X. Jadi sekarang nombor ni, dia kekal 1 per 3. Ramai yang pergi bawah, 3 ni bawa naik ke atas. Macam mana 3 ni berada di bawah boleh naik atas? Kan? Dia sepatutnya kamu naik ke atas tu yang X saja. Itu yang dapat negatif 1 per 2. Ramai silap tu sebab 3 pun dia bawa naik ke atas.
terus buat 3x kuasa negatif setengah. Salah. 3 tu tak payah nak bawa naik ke atas. Sebab nombor ni tak terlibat dalam integration. So, kekalkan bentuk 1/3. Okay. So, untuk yang dekat sini kena hati-hati. Ramai yang buat silap kat sini. Sebab kita bukan gerakkan semua sekali. Kita fokuskan kepada square root of x. Okey, ada apa nak tanya? Okey ni? Okey. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. Saya dah tak ingat soalan yang mana. Cuma kalau kita jumpa integration of, ni contoh je ni, contoh. Okey, bila kita nak integrate trigonometry, tak payahlah sampai kita nak guna substitution method. Tengok ada yang guna substitution method. Dia substitution method ni kita akan gunakan kalau kita tak boleh integrate terus. Macam ni, yang ni. Ini dia cuma satu je fungsi. Bila satu je fungsi, tak payah guna substitution method. Kita boleh integrate terus. Yang penting kita kena buat dua step tu serentak. Yang pertama, integrate. Integrate sign. Yang kedua, walaupun kita tengah buat integration, tapi yang kedua ni, disebabkan dalam kurungan ni, kita differentiate. Maknanya, kita integrate sign. Integrate sign dapat apa? Integrate sign. Cos. Cos. Negatif cos. Negatif cos. Itu step yang pertama. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita kena differentiate. Dalam kurungan dapat berapa? Dapat? 5. Tapi disebabkan integration, kita letaklah 5 tu di bawah. Setiap benda baru untuk integration letak di bawah. Maka inilah kita punya jawapan. Terus K1, J1. Saya tengok ada yang guna substitution method. Dia dah jalan kerja tu jadi panjang. Sedangkan dia 2 markah je. Okay. So, kalau kita boleh integrate terus, cara kita nak kenal, sebab dia satu function je. Bila satu je, boleh kita integrate terus. Sama juga untuk contoh kalau nak integrate exponent. Integrate exponent, katakan 5x juga lah. Contoh. Ada yang guna substitution method. Sepatutnya tak payah sebab dia ni kan satu fungsi ni. Apa yang kita buat sama seperti trigonometri ni. Yang pertama, salin soalan. Yang kedua, differentiate kuasa dia. Sama macam trigonometri, sama je kaedah dia. Cuma step yang pertama je berbeza. Di mana soalan tu kita salin soalan, kemudian differentiate kuasa. Letak di bawah. Dan tambah C. Terus dapat K1, J1. Bila guna substitution method, dia akan jadi panjang. Okay? So, nanti dalam exam jangan buang masa. Bila katakan markah di luar. So, jalan kerja dia sepatutnya pendek je. Okay? Ni saya tengok ada yang guna substitution method. Okay? Boleh? Itu yang saya tengok dalam apa yang kamu buat dalam exercise 1. Okay. Kita teruskan tutorial. Kita sambung tutorial yang pertama. Kita sambung 1.3. 1.3. Okay, kita tengok ya. 1.3 ni. Technique of integration. Technique of integration. Okay. Technique of integration, dia ada 3. Kita dah belajar, soalan nombor 5 tu kita dah belajar kaedah substitution. Ini kaedah yang pertama. Kemudian, kaedah yang kedua, integration by part. Ini kita dah bincang dalam kuliah. Integration by part. Kemudian yang ketiga adalah partial fraction. Ini semua 3 kaedah ni kalau kita tak boleh nak integrate terus. Contoh dia, katakan kita ada exponent dengan trigonometri, contoh. Kan? Ini adalah gabungan dua fungsi. Dan dipisahkan dengan darab. Dia sama ada darab ataupun bahagi, kita tak boleh integrate terus. Kita tak boleh integrate
eksponen, tak boleh integrate sin. Jadi maknanya kita tak boleh integrate terus. Jadi kita akan gunakan salah satu kaedah. Okay. Sama juga kalau kita jumpa, katakan saya ada 2x, ini katakan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 6. Contoh. Okey, yang ni pun sama juga ni. Saya tak boleh integrate terus. Saya tak boleh integrate 2x, kemudian integrate kurungan. Tak boleh sebab ada dua fungsi dipisahkan dengan darab. Okay. Bila dipisahkan dengan darab, kita tak boleh integrate terus. Jadi kita akan gunakan salah satu kaedah ni. Okay. Sama juga kalau kita jumpa soalan x dengan ln x. Ini pun sama juga. Ini dikira dua fungsi. Bila dua fungsi dipisahkan dengan darab, tak boleh integrate terus. Jadi, tapi kita nak juga jawapan. Jadi mestilah guna kaedah salah satu. Okey? So ingat, bukan semua soalan kita terpaksa guna substitution method, integration by part, partial fraction. Ini untuk kes yang kita tak boleh integrate terus. Okey? Okey, jadi yang ni kita dah selesai bincang nombor 5. Kita sekarang nak sambung soalan nombor 6 menggunakan integration by part. Okey, kita sambung soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6, integration by part ni, dia ada formula dia. U dV sama dengan UV tolak integration V du. Okey, itu dia punya formula dia lah. Okey, maknanya dia bermula daripada U. Okey, untuk nak pilih U ni, kita ada peraturan. U ni kita merujuk kepada peraturan Lopez. Ini panduan Lopez, panduan dia. Maksud dia kalau dalam soalan tu ada ln, maka U tu mesti ln. Okey. Pilihan U dekat sini dia tak sama dengan pilihan U dekat kaedah substitution. Kaedah substitution nak pilih U, kita akan pilih kuasa yang paling tinggi, itu yang pertama. Kan? Kita belajar sebelum ni, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau kuasa dia sama, guna kaedah yang kedua. Bila kuasa sama, pilih mana yang paling panjang. Okay. Kemudian, yang ketiga, kalau guna substitution method, cara nak pilih U, kalau soalan integration tu ada ln, maka U tu mesti ln. Okay. Itu untuk substitution method. Integration by part, kita tak guna cara tu. Kita guna berdasarkan panduan Lopez. Contoh Ni contoh, kata saya bagi contoh. Katakan saya ada soalan X dengan ln X. Maka U ni kita nak pilih yang mana? Kalau ikut panduan Lopez. U nak pilih mana? Hello? Ln X. Ya, kita akan pilih ln sebab kita jumpa log dulu. Sebab yang pertama ni kita panggil polinomial. Yang kedua ni adalah log. Maka kalau polinomial dengan log, kita akan jumpa log dulu. So U tu mesti ambil ln. Contoh lain. Katakan saya ada X dengan eksponen. Okay, sama juga. Yang pertama polinomial. Yang kedua eksponen. So U nak pilih yang mana? X. X. Sebab P dulu baru E. So itu yang kita ambil X tu. Maksud dia bila kita nak pilih U ni mesti merujuk kepada panduan Lopez. Bukan kaedah Lopez, panduan je ni. Kaedah tu dinamakan integration by part. Cuma cara nak pilih U tu bergantung kepada panduan Lopez. Okay. Sama juga katakan saya ada katakan saya ada eksponen dengan trigonometri. Ini contoh je ni. So nak pilih U yang mana? Nak pilih yang mana? U? Eksponen. Eksponen. Sebab kalau kita ikut panduan Lopez ni, eksponen dulu baru T. Maka kita pilihlah U tu sebagai eksponen. Okay? So ingat, bila integration by part, step yang pertama mesti pilih U yang mana satu. Sebab kita bermula daripada U, kemudian yang baki tu adalah dV. Okay, kita tengok contoh soalan. Katakan saya ambil soalan 6B lah. Soalan 6B, kita ada integration of 2 minus x exponent x dx. Okay. Jadi kita nak guna integration by part. Ni saya tulis balik formula.
U dV sama dengan UV tolak V du. Okey, kita akan bermula dengan U. Sekarang ni kita ada polinomial dengan eksponen. Maka kita nak pilih yang mana? U. Ingat balik law pad. Okey, nak pilih mana? Kita ada polinomial dengan eksponen. Nak pilih mana? 2 tolak X. Ya, sebab kita pilih berdasarkan P dulu, polinomial. Kemudian bila yang ni kita pilih sebagai U, maka yang baki ni adalah dV lah. Yang baki tu adalah dV. Okey. Sebelah kiri differentiate respect to X. So ini habis, ini akan dapat negatif 1. Yang sebelah kanan ni kena buat integration. Sebelah kanan ni kena buat integration. Maka kita akan dapat V. Integrate eksponen dapat apa? Integrate eksponen. Ya, dapat eksponen. Patutnya tambah C lah. Tambah C tu kita buat kemudian. Okay. Kemudian, kita salin balik soalan. Maka soalan kita ni adalah 2 tolak X eksponen X dx. Sama dengan, okay, kalau kita bergantung pada formula, kita akan ambil U. U adalah 2 tolak X. Kemudian darab V eksponen X. Okay. Ataupun kalau kita tak nak ikut formula ni, kita darab silang je. Maka kita akan ambil ni darab dengan yang ni. So kan sama ni. Kemudian kalau kita bergantung pada formula tolak integration V. V kita adalah eksponen X. Eksponen X. Dan du adalah negatif dx. Okay. Ataupun kalau katakan tak nak ikut formula ni, kita terus darab silang tapi dia ke kiri. Bila ke kiri tolak. So ambil yang ni darab dengan yang ni. So dapatlah. Jadi kamu pilih, kamu nak ikut berdasarkan formula ni, ataupun kalau tak nak ikut formula ni, kamu darab silang macam ni je. Darab silang ke bawah, habis tu ke kiri. Okay. So pilihlah mana mudah. So yang depan ni kita tak boleh buat apa. Ini adalah jawapan dia. Negatif positif. Kita integrate sekali lagi. Yang ni satu sebutan je ni. Ini satu fungsi je. Maka bila integrate, kita boleh integrate terus. Jawapan dia berapa? Eksponen? Eksponen X tambah C. Ya, betul. So macam tu lah. Kita nak integrate X ln X kuasa 2 dx. Ini soalan D lah. Okay. Sebelum kita jawab soalan ni, kalau kita nampak ada log, kan? Kalau boleh kita jangan integrate terus. Kita guna properties dulu. Macam ni lah, kita nampak kuasa ni boleh turun sebab ada log. Jadi sebenarnya soalan ni saya boleh ubah kepada 2x ln x. Okay. Jadi paling mudah kita ubah. So dapatlah yang ni. Okay, jadi sekarang ni kita akan bermula dengan okay, bagus. Kemudian kita akan pilih U. So kita ada polinomial, kita ada log. Jadi ingat kita gunakan laporan panduan law pad. So nak pilih yang mana? Kita ada polinomial dengan log. U nak ambil mana? Ln X. Ya, sebab bermula dengan ln. So U ni mesti ln. Bila U ni sebagai ln, maka yang baki ni adalah yang baki ni adalah dV. dV adalah 2x dx. Sebelah kiri differentiate. Okey, sebelah kanan integrate. Ni integrate. So kita akan dapat V integrate 2x dapat apa? Integrate 2x. Senyap ya. Kita akan dapat hello? 2. Baik betul. Kita integrate bukan differentiate. Integrate of 2x respect to x.
So 2x dapat kuasa 2. X kuasa 2. Sepatutnya 2 X kuasa 2 per 2 kan. So kalau untuk memudahkan dapat ni. Sepatutnya ada tambah C. Tambah C ni kemudian. Kemudian jangan lupa kita salin balik soalan. Soalan kita adalah X ln. Kita ambil punca soalan. Sama dengan kalau nak ikut formula ikut ataupun kalau tak nak apa formula darat silang je. Saya darat silang maka ln X darab X kuasa 2. Tolak darat silang ke kiri pula. Tapi jangan lupa ada integration X kuasa 2 dengan 1 per X dx. Okay. Jadi sama ada nak gunakan formula ataupun darab silang kemudian kita ke kiri. Okay. Kemudian yang depan ni jangan jadi ln X kuasa 3. Kita hanya letakkan di depan. Okay, yang ini akan jadi X dx. Okay, jadi sebutan yang kedua tu kita integrate lagi. Integrate X dapat apa? Dapat X kuasa hello? 2. Per? 2. Ya, betul. Maka itulah kita punya jawapan. Okay. Itulah kaedah kalau nak gunakan integration by part. Integration of ln X over X to the power of 4 dx. Okay, yang ini pun kita nampak ada dua. Kita ada log 1 dan kita ada polinomial. Nampak je kuasa integer positif ni polinomial lah. Maka U kita nak pilih yang mana? Log. Ya, sebab panduan Lopet ni log dulu baru P. Maka mesti guna ln X. So yang baki dia adalah yang ni lah 1 per X kuasa 4 dx. Ataupun saya boleh buat kuasa kan. Satu pun 1 per X kuasa 4. Sebelah kiri differentiate. Okay. Kalau differentiate biasanya di U dx. Tapi bila kita tengah buat integration, digalakkan dx itu sebelah kanan. Yang ni kita akan integrate. So sebelah kiri kekal lah. V sama dengan ni apa jadi ni kalau kita buat integration? X kuasa negatif 5 ke negatif 3? Negatif 3. Ya, sebab dia tambah 1 daripada kuasa. Sepatutnya tambah C lah. Tambah C kemudian. Lepas tu kita nak menjawab soalan. So salin balik soalan. X kuasa 4 dx. Okay, kita darab silang. So kita akan salin ln X darab dengan ni kalau kita nak tukar ni boleh tukar ni lah. So negatif 1 per 3 X kuasa 3. Kalau nak tulis macam tu. Kemudian tolak dengan integration negatif 1 per 3 darabkan dengan 1 per X dx. Kan? Saya ni darab silang. Okey, boleh faham sekarang ni? Boleh ke? Boleh. Okay. Okey, kemudian untuk yang ke depan ni dah tak ada apa dah. Ini kita susun je 1 per 3 X kuasa 3 ln X. Tolak dengan tolak kita letak tambah. Ini sebenarnya ni ada 1 per 3 ni. 1 per 3. Okey, gabungkan X kuasa negatif 3 dengan per X. Kalau bagi dia jadi tambah ke tolak? Kalau bagi Tolak. Jadi tolak 3 tolak 1. Tolak 3 tolak 1 berapa? X kuasa Tolak negatif 4. Ya, betul. Okay, itu kita belum buat integration lagi. Kita baru permudahkan. Yang depan ni kekal. Okey, kemudian integrate. Turunkan kuasa. Bukan turunkan kuasa.
Tambah 1 daripada kuasa. Dapat berapa? Tambah 1 daripada kuasa. -3. -3 bagi dengan kuasa yang baru. Okey. Jadi yang ni kita salin sekali lagi. Kuasa. Jawapan ni selalunya kita buat seringkas yang mungkin. 1/9. Seringkas yang mungkin baru kita berhenti. Okay. X sin X dx. Okey, kita nampak yang ni adalah polinomial. Yang ni adalah trigonometri. Jadi berpandukan kepada panduan Lopez ni. Maka U kita nak ambil yang mana? X. X. Sebab P dulu baru P. Kan? So kita ambil lah P ni. Kita ambil P. So X yang ini dah jadi U. Maka yang baki dia adalah sin X dx. Kemudian differentiate. 1 darab dx. Sebelah kanan ni mesti buat integration. So yang ni kekal V. Integrate sin dapat apa? Integrate sin dapat? Negative cos. Ya, betul. Negative cos. Sepatutnya tambah C lah. Kemudian kita jawab soalan. So X sin X dx sama dengan, kalau nak ikutkan formula ikut dah, ataupun saya lebih suka ni darab silang terus. Okay, so negative X cos X tolak. Kemudian kita ke kiri pula. Ke kiri ambil ni dulu. Negative cos X dx. Okey, maka kita dah hampir kepada jawapan ni, tak boleh ubah. Ni tolak kali tolak tambah. Integrate cos dapat apa? Sin. Ya, selesai. Inilah kita punya jawapan. Okey, so macam itulah cara kita nak buat integration by part. So ingat integration by part ni, U tu ada peraturan berdasarkan Lopez. Okey. Ada apa nak tanya? Boleh faham? Okey. Boleh. Jadi ingat, bila kita jumpa soalan, kita ada dua fungsi. Satu dengan dua. Fungsi yang kedua dipisahkan dengan darab. Maka tak boleh integrate terus. Maka kita akan pilih sama ada substitution, integration by part ataupun partial fraction. Okey. Untuk soalan ni dah diarahkan menggunakan integration by part. So kita gunalah integration by part. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7, kita pergi kaedah yang ketiga. Technique of integration. Ini untuk kes yang kita tak boleh integrate terus. Okey. Jadi kita dah bincang tadi substitution untuk soalan nombor 5, soalan nombor 6 integration by part, dan soalan yang ke-7 adalah partial fraction. Partial fraction. Jadi sekarang kita partial fraction. Untuk partial fraction ni, yang pertama kita kena tahu bagaimana kalau kita nak integrate 1/2x tolak 3 ni contoh. Maka kita dapat apa? Ni kalau integrate ni. Dia kuasa 1. 1/x kuasa 1. Mesti dapat. Hello? Okey, soalan jawab berapa? Dapat berapa? Senyap ni. Ln 2x tolak 3. Ya, mesti dapat ln 2x tolak 3. Tapi jangan berhenti di situ. Dia ada tambahan per dengan berapa? 2. Yes. Bila buat partial fraction, kita akan biasa jumpa jawapan macam ni dalam bentuk ln. Sebab dia kuasa 1. Okey. Kemudian seterusnya kamu kena tahu, tengok balik bagaimana nak buat partial fraction. Bagaimana cara nak pecahkan. So tengok balik nota kuliah. Tengok bagaimana kita punya bentuk soalan. Kalau faktor yang berbeza, maka kita akan pecah dengan cara
A dan B. So ingatlah bagaimana cara nak pecahkan. Kemudian yang kedua, kalau katakan ada faktor yang berulang. Faktor yang berulang. Tambah 2 kuasa 2. Maka kita akan ambil yang pertama ni kekal. Maka yang kedua tu kita akan ulang sebanyak 2 kali. B per X tambah 2. Satu lagi ulang lagi. Tambah 2 kuasa 2. Kalau katakan ada kuasa 3, ulang lagi. Jadi ada yang keempat pula konstan D. Okay. Kemudian bagaimana kalau kita ada satu faktor yang kuasa 2. Okey. Faktor yang kedua ni kita boleh factorize tak ni? Faktor yang kedua. Boleh. Ya betul. X kuasa 2 tambah 1. Boleh ke tak boleh? Tak. Kecuali kalau dia tolak 1. Kalau tolak 1 kita boleh faktor. Kalau tambah tak boleh. Kalau tak boleh, maka ni saya buat 2 tambah X lah. Okey, jadi yang pertama kita akan dapat 2 tambah X. Okey, kekal lah. Tambah dengan, disebabkan ini degree 2. Degree 2, maka dia mesti ada 2 konstan. Cara penulisan 2 konstan, mesti ambil Bx tambah C. Okay, jangan terus B tambah C. Okay, so biasanya untuk kita punya soalan integration ni, dia ada 3 ni lah. Dia akan tanya salah satu ni. Okey, kita tengok contoh soalan. Okay, katakan kita ambil soalan nombor 7A lah. Okey, soalan 7A, find the integration of 3 over X squared minus 4. Yang ini kita jangan integrate terus. Jangan pergi dapat ln pula. Ingat, ln tu hanya untuk di bawah kuasa 1. Bila kuasa 2 dah tak dapat ln lagi dah. Okay. Jadi apa yang kita buat, sebenarnya di bawah ni kita boleh factorize. Apa kalau kita factorize? Mesti ada 2 kurungan ni. Apa kita punya? Kalau kita factorize, yang pertama apa? X tolak 4 ke tolak 2? Hello? 2. Satu lagi tambah 2. Okay. Maknanya kalau kita nampak macam ada faktor ni, maka ini mesti guna kaedah partial fraction. Jadi kita akan buat dulu, kita tak boleh teruskan integration, kita tukar dulu ni. Sebab nak integrate terus tak boleh ni. Sebab dia dah bentuk bahagi, tak boleh integrate. So kita ramalkan bentuk jawapan dia. Ni dia panggil partial fraction ni. Ini saya gunakan faktoran nombor 1. Tengok tadi nota tadi. Kalau 2 faktor berbeza, cara nak pecah dia macam ni. Okay. So macam tu. Kemudian kita akan buat cara seperti kita selesaikan partial fraction. Hilangkan denominator. Ni kalau macam ni darat silang je lah. Darat silang je. Tambah B. X tolak 2. Okay, tujuan kita nak cari A itu berapa, B itu berapa. Ada 2 yang kita tak tahu nilai dia. Maka kita gunalah gantian. Bila X sama dengan, selalunya refer pada denominator ni. Ni kalau kita ambil sama dengan kosong, maka X tu sama dengan 2. Nilai yang kedua, ambil faktor yang kedua ni. Kalau ni sama kosong, maka X tu adalah nanti 2. Selalunya rujuk daripada sini lah. Ataupun kalau katakan kamu tak nak rujuk pada sini, nak ambil sebarang nilai. Katakan saya ambil 1, 0, yang satu lagi saya ambil 1. Boleh juga. Ataupun satu lagi 3, yang satu lagi 4. Boleh. Okay. Tapi lebih mudah guna cara macam ni lah. Ganti 2. Sebelah kiri tak ada kesan. Sebab tak ada X. Sebelah kanan. Ini kalau ganti 2, dah jadi 4. So dapatlah 4A. Yang ni kalau ganti 2 habis. Itu yang mudah kalau kita pilih X berdasarkan denominator. Okay. So ni proses. Maka A jawapan dia berapa? A jawapan dia? Hello? 3/4. Ya, 3/4.
Okay, teruskan. Ganti sebelah kiri negatif 2. Tak ada pun X kat sini. So, tak ada kesan. Kalau ganti negatif 2, ini habis. Ini kalau ganti negatif 2. Dapat negatif 4. B. Maka B berapa? B sama dengan? Negatif 3/4. Ya, betul. Negatif 3/4. Okey, kemudian bila kita dah siap, kita gantilah A ni kat sini, B ni kat sini. Maka sebenarnya kita nak menjawab soalan ni. 3 per X kuasa 2 tolak 4 dx. Okey, so saya tukar dulu. Dia dah jadi bentuk partial fraction. Kita gunakan ni lah. Tapi A ni ganti dengan 3/4. So letaklah 3, 4 tu terus turun ke bawah. Okey, tolak dengan sebab B ni adalah negatif 3. 3/4 X tambah 2 dx. Okey, yang macam ni kita boleh integrate sebab dia dah terpisah dengan tolak. Dia tak boleh jadi kalau darab. Tak boleh integrate kalau darab. Okey, ini yang saya bagi tadi nota tadi. Kalau nombor dia 3/4. Bila kita integrate 1 per X tolak 2, dapat berapa? 1 per X tolak 2. Ln X tolak 2. Ya, ni nota yang saya bagi tadi. Yang awal mula tadi kan. Kalau kita nak buat partial fraction, maka yang pertama kena tahu bagaimana nak integrate bentuk 1 per kuasa 1. So gunakan. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Nombor ni kita keluarkan, dia tak terlibat dalam integration. Yang ini dapat berapa kalau integrate? 1 per? Masih dapat? Ln X tambah 2. Ya, tambah 2. Dan ini adalah jawapan hari dia, tambah C. Okey. Jadi nak berhenti di sini ataupun kalau kamu nak buat lagi pun boleh. Yang ni ln dipisahkan dengan tolak, maka dia akan jadi bahagilah. Ini kalau kamu nak teruskan. Okey, boleh berhenti di sini ataupun di sini. Contoh C ni integration of 3 over X squared plus 3. Okey, yang ni pun sama, saya tak boleh integrate terus. Sebab dia bentuk fraction kan. Maka kemungkinan tu kita kena buat partial fraction. Okey, jadi kita boleh gunakan 3 per X kuasa 2 tambah 3 ni. Kita boleh buat dengan gunakan partial fraction. Untuk yang ni kita tak boleh factorize. Dia kalau tambah tak boleh. Kalau tolak boleh. Dia kalau case tambah ni, kuadratik tengah dia tambah. Maka mesti ada 2 constant sebab denominator dia degree 2. Jadi kita akan buat partial fraction. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan cara partial fraction, hilangkan denominator. Ini sama juga boleh darab silang ni. Darab silang dia senang. Okey, yang ni bx tambah c darab x. Ni tak payah expand lah, biar begitu je. So yang kita tak tahu ni ada 3 nilai, 1, 2, 3. Maka kita perlukan 3 nilai. 3 nilai x. 3 nilai x. Okey, yang pertama refer dulu, utamakan dulu denominator ni. Ni kalau kita refer kat sini, bila ni sama dengan kosong, maka x kosong, 1 nilai. Untuk yang ni, tak ada nilai x. Bila tak ada, kita terpaksa guna juga nilai x, tapi sebarang nilai lah. Mungkin saya boleh ambil 1, saya boleh ambil nanti 1. Jadi yang 2 lagi ni boleh ambil sebarang nilai. Sebab kalau berdasarkan denominator yang kedua ni, tak ada nilai x yang boleh menghasilkan kosong. So ambil lah. Ambil 2 dengan 4 boleh, 2 dengan 5 boleh, 10 dengan negatif 4 boleh. Okay? Tapi digalakkan pilih yang mudah-mudah. Okey, kemudian gantikan kosong untuk sebelah kiri, tak ada kesan. Sebelah kanan kalau ganti kosong, ni dapat 3A. Ni kalau ganti kosong, ini kosong habis semua. Terus dapat nilai A sama dengan 1. Kan mudah tu.
Ganti dengan 1 pula. Sebelah kiri tak ada kesan. Sebelah kanan dia akan jadi 1 tambah 3. 4. Dan tambah dengan, ni kalau 1, maka B tambah 1 ni. B tambah C lah ni. B tambah C. Kemudian kita proses dah. Ni kalau kita proses, B tambah C sama dengan, yang ni adalah 1 tadi. Jadi 4. 4 bawa ke sana. Jadi 3 tolak 4, negatif 1. Betul tak? Ni dah tu. Boleh ke ni? Sebab ni A ni saya ganti dengan 1. Maka 4 bawa ke sini. Kemudian ganti dengan negatif 1 pula. Sebelah kiri tak berubah. Sebelah kanan masih dapat 4A juga. 4A. Sebelah kiri ni kena hati-hatilah. Negatif 1 darab negatif B. Macam tambah B. Negatif 1 darab C. Negatif C. Maka kita akan dapat B tolak C. Yang ini 4 bawa ke sana tadi, dapat negatif 1. Okey, maknanya untuk nak dapatkan B dan C ni, kita boleh gabungkan persamaan yang pertama tambah persamaan yang kedua. Kita tambah dengan cara tegak. So, dapat 2B. Yang ni jadi kosong. Yang ni dapat negatif 2. So, B tu negatif 1. Nak dapatkan C pula, katakan saya rujuk pada persamaan yang pertama. Gantikan B negatif 1. Maka negatif 1 bawa ke sana, maka C tu kosong lah. Betul tak? Okey. Okay. Bila kita dapat A, B, C, gantikanlah. Ganti A 1, so 1 per X. B adalah negatif 1, so negatif X. C kosong. Okay. Jadi kita boleh tulis balik soalan ni. Soalan tadi adalah 3 per X kuasa 2 tambah 3. Okey, tadi kita punya A 1. So, kita punya pecahan yang pertama 1 per X. So, letak 1 per X. Okey, kemudian tolak dengan, tadi B negatif 1. So, dapat negatif 1, yang ni kosong. So, negatif X per X kuasa 2 tambah 3. Ni kan? So, ni dah. Kemudian kita boleh integrate lah. Ini, okey lah ni. Ni akan dapat ln X. Tak ada masalah. Yang ini pula, mana boleh integrate terus sebab dia bentuk bahagi. Kadang-kadang kita terpaksa tambah lagi kerja. Terpaksa integrate dengan cara, ini kita rehat sekejap ni. Kita terpaksa guna substitution method. Tambah lagi satu kerja. Tekan saya ambil U. Kan? Tadi kita buat partial fraction. Kadang-kadang soalan ni digabung dengan kaedah lain. Jadi kamu kena biasakan lah. Ni kalau differentiate ni dapat 2x dx. So ingat balik kaedah substitution method. Okey, maka saya akan dapat 1 per U. Ni ganti U kan. So x dx. X dx adalah du per 2. Du per 2. Okey, maka kita akan dapat 1 per 2. Integrate 1 per U. Dapatlah ln U. Maka jawapan dia adalah 1 per 2 ln U tadi adalah X kuasa 2 tambah 3. Ini semua yang saya buat ni untuk nak dapatkan integration untuk yang ni. Saya terpaksa guna substitution method. Ini saya terpaksa guna substitution method. Maka jawapan akhir kita salin balik. 3 per X kuasa 2 tambah 3. Okey, integrate 1 per X. Dapat ln. Betul. Yang ini tadi, ni kita rujuk kaedah substitution method ni. So, jawapan dia adalah 1 per 2 ln X kuasa 2 tambah 3. Maksud dia, yang ni tadi dia tak boleh integrate terus. Terpaksa saya keluarkan sekejap, guna substitution method. Proses.
dapat jawapan. So jawapan tadi letak kat sini. Dan jangan lupa akhir dia tambah C. Okey. Jadi jangan ingat bila soalan tu kata by using the integration by part ataupun partial fraction, dia hanya gunakan daripada awal sampai akhir partial fraction. Tak ada, dia akan bercampur dengan kaedah lain. Biasanya dia akan bercampur dengan substitution method.